السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah dengan izin dan inayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat pada malam ini meneruskan kuliah bulanan. Mudah-mudahan apa yang kita akan dengar dan kongsikan pada malam ini dapat sama-sama saya dan tuan-tuan mengamalkan dalam kehidupan kita. Daripada Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innahu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajr mithla man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Apa maksud hadis ni? Kita tengok. Saya mulakan muqaddimah kuliah kita pada malam ini dengan hadis daripada Amr bin Auf. Innahu man ahya sunnatan min sunnati, sesungguhnya sesiapa di kalangan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa di antara kamu yang dia menghidupkan sunnahku, daripada sunnah-sunnahku, qad umitat, yang telah ditinggalkan oleh manusia, yang telah mati. Sebab itu tuan-tuan, ada sunnah yang dahulunya diamalkan oleh Nabi, dilakukan perbuatan itu oleh Nabi, tetapi telah mula ditinggalkan oleh manusia, telah mula dilupakan. Sunnah ini kita panggil, tuan-tuan ingat sunnah matrukah atau mahjurah, sunnah yang ditinggalkan, sunnah yang dilupakan, sunnah yang diabaikan, yang ramai manusia tak melakukannya kerana satu, kejahilan. Dia tak tahu kata ada sunnah, dia tak tahu kata perbuatan itu sunnah, jadi dia tak buatlah. Yang kedua, kemungkinan juga dia tak melakukan hal itu kerana telah diganti dengan sesuatu yang direka-reka. Kan? Sebagai contoh,
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita masuk ke dalam rumah, tak kiralah rumah baru ke rumah lama ke, dianjurkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membaca suratul Baqarah. Tetapi rata-rata masyarakat kita agak janggal. Dia tak jadi suatu kebiasaan. Jarang kita dengar orang baca Baqarah. Sedangkan itu sunnah yang diajar, yang dicontohkan, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mana-mana rumah yang dibacakan padanya suratul Baqarah tak akan diganggu dan dimasuki oleh syaitan. Dalam hadis. Tapi kita tak tengok, kita tak nampak, kita tak tengok orang lakukannya. Sebaliknya masyarakat lebih suka. Atau kadang-kadang dia tak tahu. Kita baca suratul Baqarah, dia kata saya tak pernah dengar. Nampak? Ini dinamakan sunnah yang matrukah, yang ditinggalkan. Sebab itu kuliah kita di sini lebih kepada nak mengingatkan, nak tekankan, nak hidupkan, atau nak berkongsi sunnah-sunnah yang mungkin diabaikan. Mungkin ada orang dia tahu tapi dia tak buat, dia abaikan, dia pandang ringan dan sebagainya. Lebih teruk dia tak tahu langsung. Dia sunnah lah, saya tak tahu. Kan? Baik, hadirin mukminin, kita sambung. Nabi kata kalau dia menghidupkan, dia itu yang mengajar, dia yang mencontohkan semula. Bukan dia buat benda baru, tak. Itu memang asal sunnah, tapi orang tak tahu. Dia menunjukkan semula, dia menghidupkan semula apa yang memang Nabi buat, bukan dia reka baru. Dia buat hak balik hak Nabi buat tu. Nabi kata fa inna lahu minal ajri, dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa ada kurang pahala pada yang buat dan juga yang terima. Maksudnya sama. Sebab dia yang ajak. Tu pahala besar orang yang ajak orang ni, yang menunjukkan contoh, yang habaq kat orang, yang share kat orang. Tapi kita kena beringat, berapa kali dah saya sebut, tak faham-faham juga. Nak share kena semak. Bukan boleh duk celapak. Tak ketahuan? Halah. Baca dulu, semak dulu, tanya dulu. Tanggungjawab. Bukan boleh duk pi habaq tak ketahuan halah. Dan esok depan Tuhan kita bukan boleh duk kata, saya mana tahu, saya tak tahu. Tak betul ke? Oh, tak betul, saya minta maaf. Tak ada. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta, berdusta ni dia ada dua. Satu dia sengaja, satu lagi dia tak sengaja. Dua-dua kena. Satu orang dia tahu kata hadis tu palsu, dia tahu cerita tu palsu, dia tahu riwayat tu palsu, dia pi habaq kat orang, yang ni kena. Satu lagi yang tak tahu pun kena. Pasal apa? Pasal kalau tak tahu hang pi share buat apa? Pi kongsi buat apa? Oh, saya mana tahu? Tak tahu? Quran nak kata apa kalau tak tahu? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut, jangan buat benda yang kamu tak tahu. Sebab itu penting hadirin mukminin. Sekarang ni tuan-tuan ada WhatsApp, ada apa lagi? TikTok, Facebook, ada butang, ada button share. Tak payah duk share kalau tak tahu. Nak share apa dia?
Berita kematian share lah. Tu pun kena check dulu. Kawan tu baru duduk lorak, kata mati dah. Raymond Goh, pembaca berita, meninggal dah lah. Tapi sebelum tu habaq kata mati dah. Keluarga dia buat penafian. Tak, dia tak mati lagi. Suka sungguh kita orang mati ni. Kan? Tak apalah ustaz pun, lebih kurang dia nak mati juga. Tak boleh. Tuan-tuan mana boleh orang duduk lorak tu mayang jenazah. Siapa mati? Tak mati lagi tapi tengok macam haruih lah ustaz. Mayang dulu lah. Tak boleh. Nak bagi confirm kawan tu mati dulu, clear. Kan? Pasal ada orang mati mangkit balik ada? Ada? Betul tak? Pasal apa? Pasal apa dia hidup balik? Kucing hitam lompat, tak tahu? Kan? Kan tuan-tuan habaq kucing hitam lompat mangkit balik. Saya habaq tuan-tuan duk habaq tu. Mana saya tahu? Pun ada orang boleh percaya kucing hitam lompat mangkit balik. Kan? Ada yang hidup, yang mati hidup balik ni dalam cerita Piramli ada. Dua ke Mina? Hadirin mukminin. Dalam satu hadis lain Nabi SAW dia sebut apa? Nabi kata siapa man sanna fil Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata man sanna, sesiapa yang menunjukkan satu contoh sunnah fil Islam, sunnatan hasanah, yang baik. Siapa yang menunjukkan contoh? Satu tuan-tuan, menunjukkan contoh ni ada dua maksud. Nabi kata man sanna fil Islam sunnatan hasanah, siapa yang menunjukkan satu contoh sunnah yang baik kepada masyarakat, dia akan dapat pahala. Ada dua makna. Satu, dia ajak orang, satu sunnah, dia bagi tahu dekat orang. Satu lagi apa dia? Kan dalam hadis tu, lelaki tu dia tunjukkan contoh yang baik. Apa dia? Hadis tu berkaitan dengan Nabi kata siapa nak bagi sedekah ni ada orang miskin, siapa pun tak keluar. Kan cerita tu ingat tak? 2-3 kali Nabi offer, siapa nak bagi sedekah? Siapa nak bagi sedekah? Siapa nak bagi sedekah? Tak ada siapa. Last sekali keluarlah satu orang lelaki, dia bawa tamar depan orang ramai. Dia bawa buah tamar. Dia kata Rasulullah, ni sedekah saya. Semua orang nampak. Pakat-pakatlah turut kot belakang. Kau nu bok mai, kau ni bok mai, kau nu bagi sikit, kau ni bagi. Lepas kawan tu buat, tu yang Nabi kata tu, siapa yang tunjuk contoh yang baik kemudian orang ikut contoh dia tu, dapat pahala pasal dia yang mula ajak. Ingat tak? Kan? Jadi tuan-tuan dapat pasal orang ikut kat belakang. Samalah juga dengan hak jahat. Dia kata macam mana? Tak tahu pakcik nak buka tabung masjid ni, aku main kau ajak hang. Hang purih dah purih. Dia ajak. Hak tu pun kena pasal dia sunnah sayyi'ah, jahat. Dia ajak. Yang kedua, kata para ulama, menunjukkan contoh juga ialah apa? Dia menghidupkan sesuatu yang orang terlupa. Dia buat satu benda yang orang dah lupa, yang orang tak tahu, dia pergi buat sampai orang kata, "Oi, ada? Oi, macam ni ya?" Kan? Maka dia juga termasuk dalam hadis tu. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan buat satu sunnah, orang tengok tuan-tuan buat, orang tak tahu. Banyak orang tak tahu ni. Kan? Kadang-kadang dia masuk dalam masjid, dia tak tahu tahiyatul masjid. Ada tuan-tuan, orang tak tahu tahiyatul masjid. Tuan-tuan pun sembahyang, dia tanya sembahyang apa? Sembahyang hormat masjid ni, tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2. Dia pun buat. Dapat pahala. Jangan main-main tuan-tuan. Ada orang tak tahu. Kan?
Baik. Hadirin mukminin, kata Syekh Mubarak Furi, dia kata apa? Dia kata maksud menghidupkan sunnah ini ialah kita mengamalkan kembali sunnah Nabi yang telah ditinggalkan selepas kewafatan baginda dengan cara kita melakukannya atau mengajak orang melakukannya, maka kita dapat pahala sama. Kan orang tak tahu, macam contoh berpuasa pada hari-hari putih, berpuasa pada hari Ashura, berpuasa pada hari Arafah. Orang tak tahu kadang-kadang. Kita ajak. Kan contoh pagi pergi kerja. Dia tak jom pergi minum. Hari ni aku tak pergi minum. Aku berpuasa 13 katalah Rabiul Awal ke 13 14 kan. Puasa hari putih. Oh dia kata ada. Boleh aku nak puasa lagi? Boleh. Puasa sunat ni lagi tak lohok boleh niat. Dia kata hang niatlah. Oh terima kasih. Kan? Maka puasalah kawan tu kerana dia yang habaq. Tapi kena bagi ketahuan elok-eloklah. Nak habaq pun. Kan? Kena kawan tu dah, dia kata pagi tadi aku dah kena dah roti canai sebiji. Boleh puasa lagi? Boleh. Awak tak boleh. Kan Nabi SAW kata, siapa yang dah makan tu Tuhan bagi rezeki kat dia. Macam kes tu lah. Kes tu apa? Yang kata tak batal tu kalau lupa kau ni bukan lupa, dia memang makan. Kan? Ada saya tengok video mangkak mana tak tahu. Kata pijak tek cicak batal ayat sembahyang. Yang ni pun tak dan nak subuh nak bagi patua. Bagilah subuh dulu. Dia kata siapa pijak tek cicak batal sembahyang. Siapa pijak tek cicak batal sembahyang? Siapa yang pijak tek cicak batal sembahyang? Tuan-tuan ada pernah dengar orang kata pijak tek cicak batal sembahyang? Kan? Tuan-tuan mai sembahyang nampak tek cicak, tuan-tuan pergi ambil. Kalau tak ada apalah tuan-tuan pun ambil tek cicak, kena apa dia ni tangan. Pergi ambil ayam mayang ke basuh tangan dia? Tuan-tuan nak mai masjid. Masalah tuan-tuan tak ada anak kecil, semua anak tua dah. Nak mai apa? Nak mai masjid kan? Anak berak, kita pun pergilah basuh. Kan? Pergi basuh berak. Kita dah siap semua dah pergi berak basuh. Betul mayang? Betul tak ayam mayang? Dia khilaf lah, dia kata sentuh kemaluan tu apa semua tak apalah, pincang panjang lah. Tapi kalau sentuh najis, betul ke tak? Betul ke tak? Tak betul. Pergi basuh tangan sudah. Boleh? Nanti kita akan beritahu. Banyaklah lagi tuan-tuan patua-patua yang ada ni yang kita semua kena rujuk pada ahlinya. Baik, kata Imam Ahmad. Ni tuan-tuan kena dengar ni yang mengaji kerap ni siang malam ni. Pasal tu saya kata jangan duk mengaji sangat. Kata Imam Ahmad. Imam Ahmad ni kenal? Ahmad bin Hanbal. Imam Ahlus Sunnah. Ahmad bin Hanbal. Kata dia, ma katabtu hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa waqad amiltu bih. Kata Imam Ahmad. Imam Ahmad dia kata, tidaklah aku menulis suatu hadis daripada Rasulullah melainkan aku telah mengamalkannya terlebih dahulu. Tu kata Imam Ahmad. Mana-mana hadis, Imam Ahmad ni dia ada kitab besar, Musnad Ahmad. Besar kitab dia. Kata Imam Ahmad, ma katabtu, mana-mana hadis yang aku nak tulis, aku akan pastikan aku buat dulu. Tuan-tuan mungkin tak tulis hadis, kan? Tak percaya pun mungkin tak tulis hadis, tapi kita dengar hadis. Kita dah sebut, ingat tak kuliah dulu? Yang mana isteri Nabi cerita satu hadis kan? Tentang semayang apa? Daripada isteri Nabi tu, Ummu Habibah kalau tak silap saya. Dia cerita tentang semayang rawatib. Kawan tu kata, sejak aku dengar daripada isteri Nabi tu, aku tak pernah tinggal. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya pesan, bila tuan-tuan dengar satu hadis, tuan-tuan amallah walaupun sekali. Cukup. Kurang-kurangnya tuan-tuan ada hujah
saya buat dah Rasulullah sekali. Walaupun sekali, 2 kali baguslah, 3 kali baguslah. Sekali dia silap faham. Dia patutnya sekali lah, jangan buat lebih. Tak, maksudnya alal aqal. Arab kata paling kurang. Paling kurang sekali. Tuan-tuan dengar apa-apa hadis, try buat sekali. Orang kata puasa Isnin, try lah sekali Isnin. Lepas tu tak payah puasa dah. Kan? Tak payah puasa dah. Selasa, Rabu, Khamis pun tak gaduh. Kan? Kawan-kawan bisa dengar hadis puasa Isnin? Bisa buat tak? Pernah. Berapa kali? 60 tahun sekali. Alhamdulillah. Saya ni jenis tak tahan perut. Ramadan pun pasal wajib ya, kalau tidak terjun. Tak apalah. Okey, baik. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, so kita balik kepada hadis-hadis yang saya nak pilih lah. Kita ambil daripada himpunan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh manusia. Tuan-tuan kata saya duk buat tu. Siapa kata saya tak buat? Tuan-tuan buatlah, ramai yang tak buat. Kita tak bolehlah banding kan. Maksudnya sunnah ini kebanyakan manusia meninggalkannya atau memandang remeh atau mengabaikannya. Boleh. Tuan-tuan yang kuat sunnah ni tak ada masalah lah. Siapa kata tak buat? Saya duk buat. Tak apa tuan-tuan. Okey, clear. Kan? Ahlus sunnah ni yang kita duk bincang ni yang lelah ni. Ahlul lelah. Baik. Antaranya, kita bukan nak mengaji sunnah 1, 2, 3, 4. Kita nak ambil antara yang orang tak buat, ataupun orang jarang buat, ataupun orang malas nak buat, atau orang rasa ringan nak buat, iaitu al-istinsyaq. Memasukkan air ke dalam lubang hidung ketika berwudu. Memasukkan air ke dalam lubang hidung. Jangan angkat tangan, jangan. Berapa ramai daripada kita yang mengaku secara jujur di dalam masjid ni yang betul-betul dia buat ketika mana dia berwudu, ketika mana dia ambil air mayang, dia memasukkan air ke dalam lubang hidung. Ataupun dia tak pernah buat, dia basuh muka saja. Awak wajib ke? Tak, sunat dia. Apa tu? Duk kalut apa? Tu orang kata sunnah. Sunnah ni artinya yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita ni apa yang Nabi buat, sama ada dia wajib, dia sunat, dia harus. Yang haram kita tak boleh lah. Kan ada benda-benda yang Nabi buat tapi haram. Kita akan usaha untuk buat. Soal sama ada dia wajib ke sunat, itu isu nombor 2. Isunya Nabi buat ke tak? Nabi buat. Kalau Nabi buat, aku buat. Maka itu keutamaan kita. Apa-apa pun tuan-tuan tanya dulu. Yang ni Nabi buat tak? Buat. Okey, insya-Allah saya akan usaha buat. Lepas tu kita bincanglah hukum dia wajib ke sunat. Sebab kadang-kadang manusia wallahu taala a'lam, apa yang dia lakukan, apabila dia tahu kata benda tu sunat, dia ada satu perasaan dia nak tinggalkan benda tu. Kan? Dia nak tinggalkan benda. Dia tahu kata benda tu sunat, dia akan usaha untuk tinggalkan. Yang ni terbalik. Sedangkan sunat ialah sesuatu yang digalakkan, yang dianjurkan, yang dituntut untuk kita melakukannya. Cuma dia tak berdosa kalau kita tak buat, itu saja. Berbanding dengan wajib. Yusabu fa'iluhu, diberikan pahala orang melakukannya, wala yu'aqabu, dan tidak diazab orang yang tarikuhu, yang meninggal. Tapi dia sunnah ni disuruh buat ke disuruh tinggal? Disuruh buat. Maka hendaklah kita melakukannya. Baik, hadirin mukminin. Jadi apa dia? Istinsyaq. Kita tengok dalam hadis Nabi SAW. Ini berkaitan dengan istinsyaq. Maksudnya memasukkan air ke dalam hidung dengan satu apa? Cedokkan.
Buk masuk sungguh-sungguh. Bukan masuk sikit-sikit. Kan? Bila isap lu. Lepas tu keluarkan. Istinthar. Kan? Kita ada istinsyaq dan istinthar. Dua-dua sunnah. Jadi bila tuan-tuan ambil wuduk tu, dia sekali dengan kumur. Tahan air, masuk kumur. Lepas tu keluarkan. Itu sunnah. Itu termasuk di dalam maksud wuduk yang sempurna. Yang Nabi kata asbiril wudu, sempurnakan wuduk. Salah satu kriteria kayu ukur untuk nak mengatakan wuduk itu sempurna, bawa masuk air dalam hidung. Kan? Lepas tu keluar. Kalau dia kata bawa masuk tak keluar, pulanglah. Istinsyaq ialah perbuatan yang dilakukan ketika membasuh hidung di dalam wuduk. Yang wajibnya basuh apa? Tuan-tuan, anggota okey. Ni kita mula balik fardu ain. Berapakah rukun wuduk? Dia teruk macam mengaji kafar lah. Rukun wuduk ada berapa? Ada 6. Mula ada 6. Rukun wuduk 6. 4 basah 2 kering. Tu dia. Kan? Dulu kita mengaji 4 basah 2 kering. Rukun ni maknanya anggota yang wajib. Membasuh muka. Lagi 4 basah. Membasuh muka. Jadi hidung dengan mulut wajib tak? Wajib ke tak? Tak wajib. Sebab dia tak termasuk di dalam makna muka. Jadi kalau satu orang basuh muka, tak basuh hidung, tak berkumur-kumur, madmada, dia tak berkumur-kumur, dia tak istinsyaq, sah ke tak? Sah. Tapi tak sempurna. Nampak? Betul atau tidak? Okey. Lepas tu menyapu, membasuh tangan. Lepas tu menyapu kepala. Lepas tu membasuh kaki. Apa lagi 2 yang kering? 2 kering apa? 2 kering. Niat. Kena niat dan tertib. Betul atau tidak? Betul tak ni? Kalau hok ni pun tak lului karut kita. Kalau hok ni pun duduk tenggelam pujuk, apa dia rukun wuduk? Baik. Okey, so tang mana yang basuh telinga, basuh mulut, basuh hidung, tangan hingga ke pergelangan tangan. Ini termasuk di dalam perkara-perkara sunat. Tetapi tetap sesuatu yang disunahkan. Betul? So tuan-tuan nak buat ke tak? Ni saya habaq lah kata yang wajib 4 tu. Nak buat ke tak? Yang basuh tangan, basuh mulut, basuh hidung tu. Tak kot. Cukup hak wajib dah. Kita demikianlah dalam kehidupan ni, selalu saya kata, mau kalau bab ibadat ni, dia kira hak wajib lah. Cuba dalam bab dunia. Dalam bab dunia, bab makan. Apa yang wajib lah makan? Nasi dengan lauk. Ada tuan-tuan buat wajib? Ada tak buat wajib? Tak. Sambil belacan lah, ni lah, apa semua tu. Penuh meja. Yang sunat-sunat tu. Tapi mau kalau hala ke hidup ni, dia tahu lagu ni bau orang kata apa, tahuan nak makan sikit kan. Dia nak bagi ada ulam-ulam apa semua. Kesempurnaan. Rumah ada dinding, ada bumbung, cukup. Tai-tai tak payah duk buh, cat-cat pun. Ada saya pergi rumah, betul-betul rumah wajib. Rumah tu nama dia rumah wajib. Apa dia? Ada bumbung, ada dinding pun tak plaster. Susun bata. Betul-betul dia kata, boleh duk cukup. Kan? Tingkap apa semua tak gaduh buat. Bukan wajib dia dah.
Boleh duduk cukup. Apa tujuan rumah? Tak kena hujan, tak kena panas. Dok, dia tak elok, kita kena bubuh ni, plaster ceiling ni, apa semua ni, buat sign apa nu semua buh ni, terai apa. Wajib dah. Boleh duduk tak kalau tak ada semua tu? Boleh. Sebab itu dalam hidup kita, tuan-tuan pernah mengaji tak? Ada benda yang dia panggil ingat, dalam kehidupan kita ni, agama pecahkan, ada benda daruriyat, ada benda hajiat, satu lagi tahsiniyat. Ni semua kita ajak daripada saya tak ada anak, tak menikah, janggut tak tumbuh lagi, baru balik duk ajak dah, dia lupa juga sampai nak mati dah ni. Kan, anak dah 3, bini 1. Daripada tak ada bini duk ajak ni. Ngajak ni daripada tak ada bini sampai ada bini, nak tambah bini. Tak ingat-ingat juga. La haula wala quwata illa billah. Tapi dia kata kalau kami ingat, kami tak main mengaji dah. Bagus juga kan. Macam mana saya nak cari makan? Tak apa. Biarkan tak ingat tu. Bila tak ingat, saya boleh ajak lagi. Kita sambung. Baik, so istinsyak. Menyedut air masuk ke dalam hidung dengan bersungguh-sungguh, wabalagha. Maksudnya dia bubuh, dia buat sungguh-sungguh. Kecuali orang yang berpuasa. Terbalik kurang, dia tak pernah duk kumuk bulan lain, dia tak pernah duk isak ayak bulan lain, mai bulan puasa. Oh, dia tu sunnah. Hang pandai. Kan? Mai tang bulan puasa kumuk lebih pada bulan tak puasa. Sunnah. Baik. Kita pasal tu mengaji fiqh. Betul, dari sudut hukumnya kalau kita tak kumuk, kalau kita tak buh ayak dalam hidung, sah. Itu dari sudut fiqh. Tapi kita ada hubbun Nabi. Apa dia? Kita ada cinta Nabi. Satu orang bila dia tak buat, dia tahu benda yang Nabi buat, dia tak buat, dia berasa macam tak lengkap. Dia berasa macam tak sempurna cinta dia. Sehingga tuan-tuan, kalau baca dalam kisah manusia yang paling ikut Nabi ni, sampai orang kata apa? Kalau hampa tengok dia, hampa akan rasa dia gila. Punya ikut Nabi tu sampai orang kata gila. Siapa dia? Dia kata kalau kamu melihat dia, saya tak boleh sebutlah nama dia. Kalau kamu lihat dia ikut Nabi, kamu akan kata dia gila. Beliau yang dimaksudkan ialah Abdullah bin Umar. Kalau kamu tengok Abdullah bin Umar ikut sunnah, amal sunnah, buat sunnah, kamu akan kata dia majnun, gila. Sebab apa? Tuan-tuan tahu tak? Macam mana tak kata gila? Dulu Nabi lalu jalan tu ada pokok. Pokok tu orang tebang. Nabi tunduk pasal dulu ada pokok. Lah ni pokok tu orang tebang, dia tunduk juga. Sampai orang tanya Abdullah bin Umar, pasal apa hang tunduk? Tunduk apa? Tak ada apa. Dia kata dulu ada pokok, dan bila Nabi lalu, Nabi tunduk. Aku tahu, aku ingat, aku nampak, aku tunduk kerana nak ikut Nabi. Pernah tunduk di sini. Nampak tuan-tuan? Itu manusia yang multazim, mutamassik bisunnah. Orang yang betul-betul pegang dengan sunnah. Tang mana Nabi berhenti kencing, dia berhenti kencing walaupun dia tak rasa nak kencing. Nabi pernah qada hajat di situ. Dia lalu kawasan tu, dia pergi qada hajat. Pasal dia kata Nabi pernah qada hajat di sini. Sehingga dalam sebahagian riwayat kata mata dia buta. Kerana dia basuh mata. Bukan basuh hidung, basuh mata. Dia buh ayak dalam mata dia. Sehingga di hujung usia dia, dia buta. Pasal apa dia basuh? Kerana dia kata aku melihat Nabi basuh. Itu pandangan dia lah sebenarnya. Mungkin dia nampak macam basuh, tapi tak basuh. Tapi tuan-tuan, dia basuh. Ni bukan kata basuh keluar buah ayak dalam mata. Kerana dia kata aku melihat Nabi melakukan hal itu, aku buat apa yang aku nampak Nabi buat. Itu Abdullah ibn Umar. Punyalah dia cinta kepada sunnah Nabi. Kita taklah sampai teratur kan, tapi hak sikit-sikit ni kita buatlah mana hak boleh kan. Apa yang Nabi buat dari sudut ibadat dia, kita buat. Okey. Sebab itu kata setiap orang, apabila Nabi SAW buat satu benda, kita niat kerana nak ikut dia.
saya antara orang yang pegang sunnah ada dua. Satu sunnah yang Nabi buat kerana dia Nabi, satu lagi benda yang dia buat kerana dia manusia, kerana dia Arab. Saya berpegang seperti mana yang dipegang oleh Ibn Khaldun. Ibn Khaldun kata, sunnah hak Nabi buat ni ada ghair tashri'iyah. Hak jubah tu, hak makan madu apa semua tu, hak makan roti apa semua tu, itu bukan sunnah yang Tuhan suruh. Itu dia buat kerana dia Arab. Hujah kuat tu. Kan? Tapi kita kata kalau satu orang tu buat, pasal apa awak pakai jubah? Kerana saya sayang Nabi, cinta Nabi. Saya nak ikut apa yang Nabi pakai. Dia dapat pahala di atas ittiba' Nabi. Dapat pahala. Tapi tuan-tuan tak boleh kata, pasal apa hang pakaikan pelekat? Aku ikut Nabi. Celah mana Nabi pakaikan pelekat? Itu tak boleh lah. Satu orang dia makan kambing. Benda-benda yang dia panggil ghair jibiliyah. Sunnah adat. Nabi makan kambing. Pasal apa hang makan kambing? Dia pun memang suka kambing. Pasal apa hang makan kambing? Pasal Nabi SAW makan kambing. Aku nak ikut Nabi. Dapat pahala. Nabi suka makan susu lembu. Sedap susu lembu. Kan? Siapa ada belah lembu yang ada perah susu, bagi tahu saya nak beli kat dia. Kita nak cari susu lembu. Kan? Tapi susu lembu ni lah. Ni kan? Nabi minum susu lembu. Nabi kata, alaikum bi albaniha. Nabi suruh, minumlah susu lembu. Satu orang minum susu lembu. Pasal apa hang minum susu lembu? Nabi minum susu lembu. Nabi suruh kita minum. Dapat pahala. Dia kata kalau saya minum susu Fruit and Leaf, apa susu? Apa? Dash Lady. Itu susu tepung. Tak sunnah. Dia kena susu lembu. Nampak? Sunnah. Adakah orang yang tak minum susu lembu tu buat bid'ah? Tak lah. Tapi kita nak habaq melakukan apa yang Nabi buat, dia akan dapat pahala. Nampak? Tapi jangan tuan-tuan duk pulun minum susu lembu, pulun tibai kambing, pulun pakai jubah melarik, mayang dok. Kalau dia tak pasal pun hang tak semayang. Aku dah buat sunnah yang lain dah. Yang ni hampa pula buat. Kan? Azan dulu tuan-tuan. Saya kita sambung sikit, kena sambung sikit ni. Kan? Tak boleh sambung banyak. Sikit cuba. Okey. Sunnah yang termasuk juga dalam istinsyaq, tuan-tuan pakat buatlah ketika wuduk, tuan-tuan masukkan air dalam hidung dan masukkan juga air berkumur-kumur, madmadah, wastansyaqa, wastanthara dan thumma madmadah. Maksudnya tuan-tuan masuk air dalam hidung, keluarkan. Walaupun dia mimbab daripada bab perkara-perkara yang sunat, tapi dia sunnah yang tak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wa khallil bainal asabi'. Wa khallil, yakni khallil, khallala yukhallilu, memasukkan jari, celah jari ini ke dalam bainal asabi'. Yang ni dia panggil asabi'. Jari jemari ini kita basuh lagu tu. Tuan-tuan hadirin mukminin, basuh tangan dengan basuh kaki tidak wajib di atas qaul yang rajih untuk kita. Bahasa buku dia panggil menyelati. Makna kaki ni, kalau tuan-tuan buka ayat atau tuan-tuan jurus ayat, tuan-tuan tak buat macam tu, kan? Tuan-tuan tak gosok tu, sah di atas qaul yang rajih. Tak wajib. Maksudnya kalau tuan-tuan buka paip, tuan-tuan suar kaki tu, tuan-tuan jurus ayat, okey. Basuh tangan pun kalau tuan-tuan buat macam tu, okey. Maksudnya tak buat macam tu lah. Tak buat macam tu, okey. Tapi sunnah Nabi SAW, Nabi sebut wa khallil bainal asad, sempurnakan wudu dan lakukanlah takhlil, yakni kamu bila kamu basuh tu, ni sunnah. Sunnah. Kita tak ramai orang, dia kadang-kadang mungkin dia akan okey, ataupun kaki dia sah. Kadang-kadang payah kita nak tungi, nak tunduk. Saya pun faham. Macam saya duduk kata lah, masuk pergi ambil wuduk dalam tandas flight, jatuh tertomuh bilik air,
kecil. Singki kecil. Dia nak angkat kaki dia ni juga. Nak dibubuh dalam singki tu. Bergerbung, bang. Kapal terbang bergerak. Keluar tu, syarat pasang tali pegang keledar. Tinggal tak terbit terowong tu. Apa pasal berlaku? Tengok duk jadi tungin buyung lah. Apa ni, ambil tahan ayak. Kalau kita nak ambil. Tapi airport ni bahaya, kapal terbang ni. Dia wayar-wayar penuh bawah tu. Ayak bahaya. Ambil jurus sikit kaki tu cukup lah kan. Wa khallil. Tapi sunnah. Kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan buat macam tu. Hatta janggut pun. Janggut kita tak ada lah kan. Janggut ni, kita sunnah. Kita ni. Tapi itu tidak wajib. Berikutnya, satu lagi yang tuan-tuan semua boleh buat juga, yang mungkin ditinggalkan oleh sebahagian manusia, iaitu dia sebut ni, dia kata nombor 2-nya apa dia? Nombor 1 tadi istinsyaq, yang kedua takhlil bainal asabi', selat apa ni, celah-celah jari ni. Yang ketiga yang mungkin ramai orang tinggalkan, iaitu berwudu selepas berjunub sebelum lena. Boleh nak lena terus, tapi ada satu sunnah, iaitu sebelum tidur, dan sebahagian riwayat dia campur sebelum makan. Tapi tak payah duk habaq ke orang lah kan. Tak payah duk habaq ke orang kan. Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Abu Salamah radhiyallahu anha, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarqudu wa huwa junub? Qalat na'am. Dalam hadis Bukhari, Nabi ni apabila dia berjunub, adakah dia terus tidur, dia tak mandi? Adakah tuan-tuan, Nabi bersama dengan isteri dia, tentu Aisyah tahu. Pasal itu kena tanya isteri. Kan, tanya isteri. Pasal itu yang kita tanya ni Nabi, ustaz tak payah duk tanya lah. Kan, ustaz nak tanya apa-apa, dia bukan contoh. Nabi dah habaq cukup lah. Ni Nabi lepas dia berjunub, dia bersama dengan isteri dia, dia ambil wuduk sebelum tidur. Ustaz ambil tak? Yang duk kalut dengan ustaz tu pasal apa? Dia bukan contoh. Dia habaq Nabi sudah lah. Sebab ada orang kadang-kadang dia mungkin tak amal. Dia bukan hujah. Hujahnya Nabi. Dia kata Nabi memang sebelum dia tidur, dia berjunub, dia akan ambil wuduk dulu. Tapi ustaz aku, dia tak ambil, dia tidur terus. Aku ikut ustaz aku. Elok hang ustaz hang. Sunnah Nabi. Nabi buat, kita buat. Betul tak? Cuma kata Aisyah, na'am, dia tidur terus, dia tak mandi. Esok dia mandi. Bahkan dalam riwayat Nabi mandi lepas subuh. Selepas subuh ke lepas Zuhur. Artinya boleh tidur. Cuma Aisyah kata wa yatawadda, tapi dia ambil wuduk dulu sebelum tidur. Nampak? So antara sunnahnya kita ambil wuduk lepas kita berjunub, kita nak tidur, kita ambil wuduk. Dalam sebahagian riwayat sebelum tidur dan sebelum makan. Sebelum makan Nabi akan wuduk dulu dalam keadaan dia berjunub. Tapi dalam sebahagian riwayat di kalangan fuqaha dia kata Nabi bukan ambil wuduk, Nabi basuh tangan. Jadi dalam isu ni ada dua qaul. Dua-dua tu boleh pegang. Satu dia kata bila Nabi berjunub, Nabi nak makan, dia basuh tangan. Dia tak wuduk, dia basuh tangan. Satu lagi dia wuduk. Maksudnya lepas dia bersama dengan isteri dia, whatever lah, junub lah, dia nak pergi makan, dia akan pergi ambil wuduk, lepas tu baru dia pergi makan. Yang tuan-tuan tahu apa dia? Berwuduk sebelum tidur, berwuduk sebelum makan, dalam keadaan kita junub. Artinya junub ni kita boleh buat kerja-kerja urusan kita, tak ada masalah. Pergi kerja pun boleh. Cuma masalah kita nak sembahyang lagi lah. Yang tuan-tuan satu lagi, berjunub apabila tuan-tuan bersama dengan isteri, kemudian nak mengulangi persetubuhan yang berikutnya, Nabi ambil wuduk. Ini juga antara sunnah. Kan? Bolehlah pakai amal insya-Allah. Kan? Okey. Cuma faedah satu lagi, Nabi dia menangguhkan mandi. Bolehlah kita tangguh mandi. Tapi kalau Nabi kalau dia nak mandi junub, dia sendiri ambil wuduk dulu. Betul atau tidak? Okey tuan-tuan, dengar ni, saya nak bagi secara ringkas. Pasal benda ni ajak lama dah.
Ini tajuk bab taharah, tajuk mula-mula. Kalau ikut tingkat darjah 1, darjah 1. Kita ni dah tingkatan 6 dah. Yang kita malam ni tajuk darjah 1. Tu lupa tingkatan 6 mana nak ingat darjah 1. Darjah 1. Mandi wajib ada 2 bahagian atau 2 pecahan. Satu, mandi yang sah. Tuan-tuan, mandi ni kira sah. 2 benda tuan-tuan kena buat. Nak bagi sah mandi, nak bagi sah mandi. Satu, niat. Kata nak angkat hadas, nak mandi wajib. Kena niat. Kalau tuan-tuan masuk bilik air, bum 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 bum, tojok langkuk keluar balik. Tak niat, tak sah. Tapi of course lah semua orang masuk ada ke tak niat. Sebab tentulah dia tahu apa yang berlaku sebelum dia masuk bilik air. Faham tak soal niat ni? Okey. Nombor 2, nak bagi sah mandi, nak bagi sah ni, tak gaduh duk cerita hak sunat-sunat ni, nak bagi sah. Ayak bagi kena semua. Ayak bagi kena semua. Maknanya semua tu apa dia? Anggota zahir. Ada orang mengajak, dia kata kena kangkang, bagi ayak masuk ke lubang. Tu dia orang ajak apa ni? Kena tembok dalam telinga tu yang mandi jenazah, tembok ayak dalam telinga, tembok ayak dalam lubang hidung, buka mulut kawan tu. Dia bukan nak pi mana dah, dia kan nak bayar. Kadang-kadang orang kita bukan faham mandi jenazah ni, mandi ni kau tembok ayak kau ni keluar kau ni, tonyoh gigi, tonyoh sungguh-sungguh. Ini semua hulu. Ayak dalam telinga tak payahlah kan. Ni najis tuan-tuan. Kita orang kata, orang utara kata mewang. Tak payahlah duk melampau-melampau sangat. Kan? Ini kangkang tembok. Colok nak tengok dalam. Habis. Apa ni? Pasal tu yang sebahagian mandi jenazah ni tak faham pun. Kan? Kita ambil tisu sikit, kita atas sarung tangan kita tengok sikit tang dubur dia tu tak ada. Sudahlah. Tekan perut sikit 2-3 kali tekan. Tekan. Ada lagi ni, tekan. Apa? Buat ni sikit-sikit sudah. Mandi pun bukan kita nak mandi yang kat hadas. Bukan mandi yang kat hadas. Banyak orang tak faham. Mandi hormat ni, mandi sunnah mandi. Okey, baik. So kalau tuan-tuan ratakan ayak, sebab tu masuk lubang-lubang hidung dengan mulut tak wajib ketika mandi jenazah. Mandi junub. Ratakan ayak. Okey. Tapi kalau kita nak ikut sunnah, mandi yang ikut sunnah, mandi yang sempurna. Mandi macam mana? Sebelum Nabi SAW mandi, Aisyah kata Nabi berwudu. So sebelum tuan-tuan mandi junub, satu lagi sunnah, tuan-tuan ambil wudu dulu, lepas tu baru mandi. Dan tuan-tuan tahu tak, wudu tu boleh terus, tak batal. Katalah tuan-tuan ambil wudu, lepas tu tuan-tuan mandi wajib. Ni saya kata ringkas ni. Tuan-tuan terkenci kata berak ke apa ke, lepas daripada tuan-tuan mandi junub, tuan-tuan boleh terus pergi sembahyang, tak gaduh dah ambil wudu. Di samping apabila kita angkat hadas besar, terangkat juga hadas kecil, dan wudu tadi tak batal. So boleh. Kan? Jadi so lepas tuan-tuan mandi tu, tuan-tuan boleh terus pergi sembahyang. Dia kata, ustaz saya dah mandi dah, terlupa nak ambil wudu. Itu tak wajib. Itu tak wajib. Itu sunnah. Kan? Yang pentingnya tuan-tuan mandi. Nak mudahnya kalau tuan-tuan rumah depan sungai, kan? Tuan-tuan terjun tebing ni, tuan-tuan naik tebing tu. Sah. Okey, itu sahaja beberapa sunnah yang kita hidupkan, kita amalkan. InsyaAllah kita mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Saya tangguh dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.